Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Umi Aida binti Adas, nombor metrik HB 220040. Saya akan bentangkan tajuk projek sarjana saya iaitu cabaran dan halangan kepimpinan wanita dalam bidang pembinaan. Industri pembinaan ini merupakan kerjaya yang mencabar dan sering digelar dengan TV iaitu dirty, difficult dan dangerous. Mengikut statistik wanita keluarga dan komuniti di mana hanya 2% daripada bilang wanita bekerja dalam industri pembinaan. Walau bagaimanapun masih terdapat bilangan wanita yang bekerja dalam industri pembinaan memilih sebagai kerjaya mereka. Kepimpinan wanita dalam pelbagai sektor adalah peluang kesamarataan dalam memegang jawatan penting sama ada sektor kerajaan maupun swasta bagi meningkatkan saingan tanpa berlaku diskriminasi untuk membangunkan negara. Oleh itu, ia memberi peluang dan perhatian dalam membabitkan wanita dalam pekerjaan, memiliki perniagaan sendiri atau memegang jawatan sebagai pemimpin. Justru itu, wanita dalam bidang pembinaan menghadapi pelbagai masalah, tingkah laku, persepsi negatif di tempat kerja. Kebimbangan dan amalan kerja yang tidak fleksibel seringkali menimbulkan masalah yang berkaitan dengan keseimbangan hidup mereka. Menurut Osman, halangan adalah bermaksud sesuatu yang menjadi sebab tidak terlaksana dalam sesuatu rancangan atau terhentinya sesuatu pekerjaan. Cabaran juga bermaksud elemen atau faktor yang menguji keupayaan seseorang dalam organisasi, menghalang gangguan atau rintangan dan masalah atau keadaan yang menyebabkan kesukaran berlaku. Bagi latar belakang kajian adalah mengenal pasti halangan wanita kepimpinan dalam bidang pembinaan terutamanya di tapak projek. Pekerja di tapak projek sangat sinonim dengan pekerjaan yang sukar dan berisiko. Oleh itu, bilangan wanita yang terlibat dalam industri pembinaan semakin meningkat menurut Gazi 2017. Ini kerana mereka mempunyai layakan pendidikan dalam bidang pembinaan yang memboleh mereka menceburui industri ini. Bilangan wanita yang bekerja dalam industri pembinaan telah memilih kerjaya teknikal sebagai kerjaya profesional mereka. Oleh itu, penyelidikan ini memberi tumpuan kepada 5 bidang utama dalam industri pembinaan iaitu penyediaan tapak, kiraan kuantiti, pengurusan pembinaan, seni bina dan kejuruteraan awam. Masalah kajian adalah kebanyakan kepimpinan wanita menghadapi kesukaran dalam menerusi kerjaya dalam bidang teknikal terutamanya bidang pembinaan. Antara cabaran perkembangan kerjaya kepimpinan wanita adalah budaya organisasi yang diskriminasi. Wanita masih dilayan secara tidak sama rata dalam organisasi di tempat kerja walaupun mereka mempunyai kelayakan yang sama dengan lelaki. Ini menyebabkan seringkali wanita ditindas oleh pekerja lelaki di mana mereka tidak mempunyai keupayaan yang sama dengan pekerja lelaki. Oleh itu, terdapat 3 objektif kajian di mana mengenal pasti cabaran perkembangan kerjaya kepimpinan wanita dalam bidang pembinaan. Kedua adalah mengenal pasti halangan perkembangan kerjaya kepimpinan wanita dalam bidang pembinaan. Dan terakhir iaitu mengenal pasti hubungkan antara cabaran perkembangan wanita dengan halangan perkembangan yang sering dihadapi oleh kepimpinan wanita dalam bidang pembinaan. Untuk persoalan kajian, iaitu apakah cabaran perkembangan kerjaya kepimpinan wanita dalam bidang pembinaan, apakah halangan perkembangan kerjaya kepimpinan wanita dalam bidang pembinaan, bagaimanakah hubungkan antara cabaran perkembangan kepimpinan wanita dengan halangan perkembangan yang sering dihadapi oleh kepimpinan wanita dalam bidang pembinaan. Skop kajian adalah di kawasan Johor kerana Johor merupakan negeri ketiga terbesar yang menyumbang kepada sektor pembinaan di Malaysia dan salah satu pembangunan yang pesat dan membangun. Bukti ini adalah daripada Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia tahun 2020. Fokus ialah kepada kepimpinan wanita yang bekerja di kontraktor KG7 kerana pada tahun 2021, pernyataan golongan wanita dalam bidang profesional dan teknikal adalah sebanyak 41.5% berbanding 58.5% lelaki. Ini merupakan kerangka konseptual kepimpinan wanita dalam bidang pembinaan di mana terdapat 2 iaitu halangan dan cabaran. Halangan adalah kecekapan kemahiran, keseimbangan kerjaya. Cabaran adalah budaya organisasi, kekakan kedudukan dalam organisasi, keadaan tempat kerja berbahaya, stereotip gender dan imej industri pembinaan. Untuk kepentingan kajian adalah untuk mengenal pasti isu keselamatan jantina dalam bidang pembinaan kerana bidang pembinaan ini masih dimonopoli oleh lelaki dan kepimpinan wanita juga membantu mewujudkan diversiti taraf yang lebih inklusif dan adil. Peluang kesamarataan kepada wanita dalam memegang jawatan penting sama ada dalam sektor kerajaan maupun swasta.
Selain itu, dia membantu memaksimalkan potensi bakat yang ada dan industri pembinaan dapat mengakses kepada bakat yang lebih pelbagai dan membawa kepada inovatif serta prestasi yang lebih baik. Kepentingan kerja juga membantu memaksimalkan potensi bakat yang ada kerana ia membantu industri pembinaan mendapat akses kepada bakat yang lebih pelbagai dan boleh membawa kepada inovasi serta prestasi yang lebih baik. Oleh itu, terdapat cabaran perkembangan kerjaya kepimpinan wanita dalam bidang pembinaan. Pertama adalah cabaran budaya organisasi. Wanita masih dilayan tidak sama rata dalam bidang pembinaan, terutamanya di tempat kerja, walaupun mereka mempunyai kelayakan yang sama dengan lelaki. Isu kenaikan pangkat serius walaupun memiliki markah prestasi yang setanding dengan lelaki. Selain itu, cabaran stereotip gender. Wanita hanya dianggap sesuai untuk bekerja yang tertentu di mana di tapak bina lelaki lebih dominasi berbanding dengan wanita. Seterusnya adalah cabaran imej industri pembinaan. Persepsi negatif terhadap sektor pembinaan kerana kekurangan kemudahan seperti tiada surau, kongsi tanda. So, melalui persepsi pembinaan ini menyebabkan imej pembinaan menjadi cabaran kepada wanita. Yang ketiga adalah cabaran kekekalan kedudukan dalam organisasi. Wanita sukar untuk mengekalkan kedudukan mereka dalam hierarki organisasi dalam kerjaya kerana persaingan gender di tempat kerja. Selain itu juga cabaran teknologi pada masa kini, iaitu teknologi masih tahap rendah sebanyak 28% kerana teknologi mengalami kurang sambutan dari perwakilan wanita menyebabkan mereka tiada role model. Bagi halangan juga pula adalah halangan perkembangan kerjaya kepimpinan wanita dalam bidang pembinaan, di mana terdapat beberapa halangan iaitu keseimbangan kerjaya. Wanita ini dianggap sebagai pengurus utama dalam sesebuah keluarga yang menimbulkan banyak persoalan apabila wanita dalam bidang pembinaan diberikan tugasan di luar kepakaran dan skop kerja mereka. Mereka terpaksa bekerja lebih masa sehingga tidak dapat menghabiskan ataupun membahagikan masa secukupnya dengan keluarga. Halangan kedua adalah kecekapan kemahiran. Wanita amat kurang diwakili dalam program kraf pembinaan kerana industri secara sejarahnya dikaitkan dengan norma dan kecekapan lelaki. Mereka dianggap tidak cekap dan tidak mampu menggunakan alatan berpengetahuan luar tentang bangunan dan tidak dibina untuk memindah objek besar. Maksudnya wanita tidak mempunyai kekuatan seperti lelaki untuk bekerja dalam sektor pembinaan. Yang ketiga adalah bebanan kerja. Wanita sering mengalami masalah stres di tempat kerja ataupun burnout. Ini menyebabkan mereka mengalami keletihan ketara dari segi fizikal, emosi, mental dan batasan dan mereka tidak yakin terhadap keupayaan pekerjaan seseorang itu. Burnout ini seringkali dikait dengan simptom kemurungan dan kerusingan yang tinggi, menyebabkan wanita mengalami bebanan kerja yang sangat tinggi. Yang keempat adalah kurang diminati oleh wanita. Wanita kurang mempunyai keyakinan tinggi untuk bekerja dalam golongan majoriti lelaki dan persekitaran berbahaya. Ini berlaku akibat daripada ketidakadilan dalam menghukum seseorang wanita dan mengatakan bahawa mereka boleh dihormati apabila mereka mempunyai keupayaan yang sama dengan lelaki. Komunikasi juga adalah halangan bagi wanita mengalami masalah di tempat pembinaan apabila persekitaran yang lebih ramai lelaki yang boleh mewujudkan di mana wanita kurang diwakili dan atau kurang selesa untuk berkomunikasi. So, keadaan ini menyebabkan stereotip berlaku dan kebolehan wanita dalam industri menyebabkan wanita itu kurang diiktiraf atau dihargai dalam situasi komunikasi atau secara tidak adil dianggap sebagai kurang cekap. Okay, untuk bentuk kerja,
Kajian ini adalah kajian kaedah kuantitatif secara deskriptif dan analisis adalah mean dan sisian kepiawaian untuk populasi dan persempelan kajian. Dipilih adalah wanita berjawatan seperti penilai tapak, penilai keselamatan, jurutera, ada arkitek. Populasi dianggar sebanyak 460 responden berdasarkan ciri-ciri kepimpinan jawatan G7. Saiz sampel berdasarkan KGN Morgan adalah seramai 210 responden. Untuk instrumen kajian ini menggunakan kaedah soal sidik di mana menggunakan stilkert, tahap persetujuan, setuju, sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sebagainya. Ia mempunyai dua bahagian di mana bahagian A adalah demografi, bahagian B adalah cabaran dan halangan kepimpinan wanita dalam bidang pembinaan. Untuk kesahihan instrumen digunakan lebih 0.6 ke atas menunjukkan kesahihan boran soal sidik tercapai dan penyelidik juga menguji kesahihan dengan 3 pakar iaitu pensyarah UTHM dan 2 adalah daripada profesional industri. Untuk kepercayaan, untuk mengukur tahap ketekalan dan kepercayaan, instrumen mengukur yang digunakan adalah alpha Converge. Nilai kepercayaan adalah lebih daripada 0.90 manakala lemah dia adalah 0.60. Untuk kajian ritis, kajian ini menggunakan 5 orang responden yang akan menjawab soalan-soal sidik untuk memudahkan responden faham dan memberi maklum balas serta dapat mencapai objektif kajian. Kaedah analisis pula adalah untuk cabaran objektif pertama menggunakan instrumen soal sidik, kaedah analisis adalah mean sisihan piawai. Untuk persoalan kedua adalah halangan perkembangan kerjaya kepimpinan wanita dalam bidang pembinaan. Instrumen kajian adalah menggunakan soal sidik, kaedah analisis juga mean sisihan piawai. Yang ketiga adalah hubung kait antara cabaran perkembangan kepimpinan wanita dengan halangan perkembangan menggunakan kaedah soal sidik, kaedah analisis menggunakan analisis cross-tab. Analisis cross-tab ini adalah untuk menganalisis objektif kajian ketiga iaitu menghubungkan antara cabaran kepimpinan wanita dengan halangan yang sering dihadapi oleh kepimpinan wanita dalam bidang pembinaan. So, menggunakan kaedah ini adalah untuk menjawab segala persoalan yang berkaitan hubungan dengan dua pembuat ubah. Untuk jakaan hasil, penyelidik ini sememangnya akan memberikan para pemimpin wanita dalam bidang pembinaan satu pandangan mengenai halangan dan cabaran yang mungkin terpaksa dihadapi akibat daripada persaingan dalam kalangan jantina berbeza. Hal itu dalam masa yang sama untuk mendapatkan lebih jelas gambaran halangan dan cabaran yang mempengaruhi wanita untuk meningkatkan industri, akan menjadi lebih menarik apabila membuat perbandingan antara wanita yang kekal dalam industri dan yang meninggalkan industri. Walaupun kedua-dua pihak menghadapi masalah yang sama dalam amalan profesional. Itu sahaja berkaitan dengan kajian saya.